Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sementara saya sedang memandu dan slow traffic, dan hari dah malam dah, saja nak testing kemampuan kamera membuat rakaman dalam suasana yang gelap. Nampak tak muka saya ni? Okey, ingin saya berkongsi beberapa hadis sebagai tazkirah, sebagai peringatan untuk diri saya dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tentang tazkirah ini, apabila saya menyampaikannya, bukanlah berarti saya ini betul-betul sempurna, betul-betul perfect. Tidak. Tazkirah ini macam saya kata untuk diri saya sendiri juga, sebab kita sebagai manusia kadang-kadang terlepas, kadang-kadang ada kekurangan, kadang-kadang terlanjur. Maka moga-moga dengan tazkirah ini ia menjadi peringatan bagi diri saya dan juga ingin saya kongsikan agar menjadi peringatan untuk kita semua, ya. Baik, kita maklum beberapa hari ini tersebar berita tentang dua pasangan selebriti yang bercerai, yang kemudiannya diceritakan pula latar belakang ataupun kita kata aib di sebalik perceraian itu, ya. Dan ramai pula di kalangan orang ramai ataupun netizen yang sambut, yang tokok tambah apa semua itulah. Jadi tazkirah yang ingin saya kongsikan pada kesempatan ini ialah tentang larangan untuk mencari dan menyebarkan aib seseorang, khasnya bagi pasangan suami isteri. Kita sama-sama maklum bahawa Islam melarang kita daripada mencari dan menyebarkan aib sesiapa. Yang dimasukkan dengan aib ialah sesuatu keburukan, kesalahan yang tertutup, bukan yang terbuka, bukan yang open, bukan yang terbuka. Sebagai contoh, apabila adanya ustazah yang menyampaikan kuliah secara terbuka, atau mereka sendiri buat video yang mereka sendiri sebarkan di media sosial, dan dalam video itu ada kesalahan, maka saya pun membuat video react. Itu bukan namanya mencari aib ataupun menyebarkan aib, kerana ia pada asalnya adalah sesuatu yang terbuka. Dalam kuliah yang terbuka telah pun dirakam dan disebarkan, maka membetulkan kesalahan itu menjadi satu tanggungjawab, termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi aib yang dimasukkan, yang dilarang untuk kita menyebar-nyebarkannya ialah sesuatu yang asalnya tertutup, sesuatu yang asalnya tersimpan, kemudian dikorek-korek, dicari-cari dan kemudian disebar-sebarkannya, ya. Jadi tentang mencari aib ini, satu hadis yang saya ingat ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 2032 dengan darjat yang hasan. Hadis ini agak panjang, namun yang di akhir itu yang menjadi perhatian saya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan janganlah mencari, janganlah menyelidiki ataupun mengorek aib mereka. Mereka di sini maksudnya umat Islam. Kerana sesungguhnya sesiapa yang mencari aib saudaranya yang Muslim, maka Allah akan mencari aibnya. Dan apabila Allah mencari aibnya, Allah akan mendedahkannya, Allah akan membongkarkannya, meskipun seseorang itu berada di tengah-tengah rumahnya. Jadi Allah SWT memang maha mengetahui. Tapi apa yang Rasulullah SAW cuba sampaikan dalam hadis ini ialah, bila seseorang itu sibuk mencari, mengorek, menyelidik, menyiasat aib seseorang itu, lalu menyebarkannya, maka Allah SWT pun akan menyebarkan aib orang itu, meskipun aib itu adalah sesuatu yang berlaku di tempat yang sangat tersembunyi. Yang ini di tengah-tengah rumahnya. Sebab kalau seseorang itu membuat satu perkara yang salah, yang aib di tepi rumah ke, mungkin orang nampak melalui tingkap, kan. Tapi kalau di tengah-tengah rumahnya, maknanya sesuatu yang benar-benar tersembunyi. Lalu Allah tetap akan sebarkannya sebagai balasan ke atas orang yang mencari-cari dan menyebarkan aib sesama Muslim, ya. Jadi hadis ini satu peringatan, ya, bagi orang yang suka mencari aib. Jangan nak cari aib, sebab Allah akan mencari aib kamu dan akan menyebar-nyebarkannya juga. Bila mencari aib ini, kita kena tahu ia adalah konteks yang lebih luas. Katakanlah sesama rakan pejabat, seseorang itu nampak rakan pejabat dia, kolik dia macam muram ke apa ke, dia pun pergi tanya, kau ni kenapa ni? Gaduh dengan suami ke? Gaduh dengan isteri ke? Meh cerita kat aku. Orang tu yang muka muram tu mungkin dia cuba bersabar, tak nak cerita apa, kan. Tapi bila didesak, dikorek, ditanya berulang kali, dan dia pun memang ada perasaan marah ke, geram ke yang dia sedang duk tahan tu, akhirnya dia pun tersebar.
maka kesalahan berada pada orang yang duk pressure dia, yang duk korek tu. Apa cerita ni? Mai cerita kat aku. Kau ni mesti suami kau tu buat salah kan? Mesti isteri tu kan? Jadi hati-hati ya. Sebab orang yang mencari aib ini boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Sama juga di kalangan wartawan. Saya tahu wartawan ni tentang kerja mereka nak mencari berita sensasi. Maka apabila adanya pasangan selebriti yang bercerai, maka mereka akan pergi interview dan pressure, memberi tekanan, korek, sehingga mungkin pada awalnya pasangan selebriti itu, kedua-duanya ke, salah seorangnya ke, cuba menahan diri. Mereka tahu kesalahan menyebarkan aib, mereka cuba menahan diri. Tapi deep down inside mereka pun sedang bersabar juga. Sebab bila dah bercerai itu adalah perkara-perkara yang mereka tak puas hati antara pasangan suami isteri itu, tapi mereka sedang bersabar, mereka sedang tahan. Tapi bila diasak oleh wartawan, akhirnya terkeluarlah juga ya. Jadi wartawan ini pun termasuk dalam hadis tadi itu orang yang mencari-cari, yang menyiasat, yang menyelidik aib bagi seseorang itu ya. Jadi bagi para wartawan, janganlah buat kerja macam tu. Saya tahu mungkin you all punya bos ke apa ke pressure sudah dapat berita yang sensasi, lagilah mendapat sambutan kan. Tapi kena ingat juga hukum halal haram. Jangan asalkan boleh buat, dapat pujian daripada bos ke apa ke, jangan begitu ya. Hendaklah kita semua dalam apa-apa kerjaya kita ni menjadi dari kalangan orang-orang yang bertakwa dan sentiasa ingat hukum halal haram. Jangan kerana ini selebriti ni, aku nak kena pressure dia untuk menceritakan kenapa dia bercerai, kenapa tu, kenapa ni kan. Memang diasak kadang-kadang terkeluar juga cerita. Namun kena ingatlah hadis itu ya, yang saya bacakan tadi, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Jika hadis pertama menerangkan ataupun memberi ancaman kepada orang yang mencari-cari aib, dan Allah sendiri akan cari aibnya dan menyebarkannya, hadis kedua pula menerangkan keutamaan orang yang mengetahui sesuatu aib lalu dia berusaha untuk menutupinya. Dia mengetahui aib tu bukan sebab dia cari-cari, tapi sebab dengan sesuatu cara dia mengetahui tentangnya, secara tak sengaja dia tahu tentangnya lalu dia menutupinya. Dalam hal ini dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 2699. Sekali lagi hadis yang panjang, tapi sebahagian daripadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita tahu di kalangan sahabat kita mana-mana muslim ada sesuatu kekurangan ke, sesuatu kesalahan yang dia pernah lakukan, tanggungjawab kita ialah menegur. Sebab kesalahan yang berlaku secara tertutup, kita juga menegur, menasihati secara tertutup. Dan jangan pula kita sebar-sebar. Kita berusaha untuk menutupinya supaya orang lain tidak mengetahui. Maka dengan itu Allah SWT juga akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Selain daripada itu, selain daripada hadis itu, orang yang mengetahui sesuatu aib lalu dia berusaha untuk menutupinya, dia akan mendapat pahala insya-Allah. Kenapa sedemikian? Sebab apabila menyebarkan aib adalah satu dosa besar, sehingga seseorang itu apabila dia mengetahui aib sesama saudara muslimnya yang lain, bila sebut saudara bukan pakcik-makcik saja, sebab kita hubungan sesama muslim kita sebut saudara kan. Lalu dia mengetahuinya dan dia menahan dirinya daripada menceritakannya, dia pun mendapat pahala. Sebab sebagai manusia dengan bisikan syaitan, kadang-kadang bila kita tahu sesuatu aib, macam ada urge nak ceritakannya kan. Aku tahu satu cerita, kau jangan cakap, kau dengar daripada aku, tapi aku saja nak share je. Atau apa lagi, aku bukan nak kata, tapi kan aku bukan nak kata, tapi kan dia akhirnya cerita juga kan. So macam-macam alasan seseorang itu cuba menjustifikasikan dirinya untuk cerita, tapi ia tetap termasuk dalam menyebarkan aib sesama muslim ya. Jadi sesiapa yang tahu sesuatu aib dan dia menahan dirinya daripada menyebarkan, menceritakan aib itu, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan kerana dia tidak mahu melakukannya itu, moga-moga dengan itu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya pahala yang besar. Sebab mana-mana berdosa, apabila seseorang itu ada urgency, ada urge,
ada dorongan, ada bisikan syaitan untuk melakukannya, tetapi dia berjihad, bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya, maka dia mendapat pahala insya-Allah. Baik, yang ini aib secara umum lah. Okey, apabila merujuk kepada pasangan suami isteri, dalam hal ini ada sebuah hadis yang khusus tentangnya. Ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1437, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedudukan seorang mukmin yang kedudukan seorang muslim yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Okey, sesungguhnya kedudukan seorang muslim yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat kelak ialah seorang suami yang berhubungan dengan isterinya, maknanya sexual intercourse, dan isterinya pun berhubungan dengannya. Namun kemudian dia menyebarkan aib isterinya. Maknanya mereka ni suami isteri yang normal, ada hubungan seksual antara mereka, namun di luar, maknanya maka bukan dalam suasana bersama-sama tu, si suami menerang ataupun menceritakan aib isterinya, baik atau apa-apa aib sajalah. Okey. Dan meskipun hadis ini menyebut tentang suami yang menerangkan aib, sama juga kalau isteri pun yang menerangkan aib, ya. Jadi kedudukan, ya, sesungguhnya kedudukan seorang muslim yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak, apakah itu? Seseorang yang hubungan suami isteri yang normal, tapi kemudian menerangkan aib bagi pasangannya itu, ya. Okey, bila disebut kemudian tu boleh jadi ketika mereka masih berkahwin, dan boleh jadi juga selepas bercerai, kalau bercerai, ya. Jadi hadis ini bila disebut kemudian, dia tak ada batas waktu tertentu. Boleh jadi ketika pasangan itu masih berkahwin dekat rumah macam tu, tapi bila pergi pejabat, pergi cerita pula aib pasangannya itu. Okey, ataupun boleh jadi lama kemudian sudah pun bercerai. Sebab bila dah bercerai, akan anggap tak ada lagi, tak ada kaitan ke apa, tak. Ianya tetap sesuatu aib yang perlu disembunyikan, yang perlu ditutup. Apabila diterangkan, maka termasuk dalam hadis ini, yang ini kedudukan seseorang itu yang sangat buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak, ya. Yang ini hubungan suami isteri yang normal, tetapi kemudiannya membuka ataupun mendedahkan aib pasangannya itu. Meskipun lafaz hadis menyebut suami, lelaki, tetapi vice versa, sama jugalah kalau isteri pun yang menerangkan ataupun membuka aib suaminya kepada orang lain. Okey, jadi ini hadis yang khusus tentang larangan. Sekejap, ya, tiba-tiba traffic jam lagi teruk. Okey, hadis yang khusus tentang larangan suami isteri membuka aib masing-masing, ya. Okey, pengecualian. Ada satu pengecualian, yang ini apabila berjumpa dengan hakim ke, dengan qadi ke, dengan kaunselor ke, maka dibolehkan menyampaikan aib sekadar yang perlu, dengan mengharapkan adanya kebaikan di sebalik pendedahan aib itu. Okey, kalau macam kes perceraian, mesti hakim nak tanya ke apa, kan? Ataupun mungkin sebelum bercerai, maka berjumpa dengan kaunselor perkahwinan, mestilah nak akan cerita apa, kan? Maka di sini boleh. Dan dalam kes ini, hakim ke, qadi ke, kaunselor ke, mereka itulah yang kena menjaga aib itu. Tak bolehlah pula mereka yang menyebarkannya, ya. Okey, apakah dalil bagi pengecualian ini? Kita sama-sama maklum hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis nombor 2211 daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Hindun datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang suaminya Abu Sufyan yang kedekut. Lalu dia bertanya, boleh tak aku ambil sedikit daripada hartanya? Sebab suami itu kedekut sangat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah sekadar mana yang perlu untuk dirimu dan juga anak-anakmu. Apabila Hindun cerita, suamiku sangat kedekut, maknanya itu bukan aib lah. Ini suami dia kedekut, kan? Dan Rasulullah SAW tidak pula menegur, kamu jangan cakap macam tu, jangan kata aib suami kamu kedekut. Tidak pula, ya. Jadi dia pun menerangkan sekadar tu saja. Tak adalah dia tokok tambah ke apa, 1 sen pun dia tak bagi, apa semua tak ada. Suamiku seorang yang kedekut saja. Okey. Jadi dalam berdasarkan hadis ini, dibolehkan
untuk menerangkan aib sekadar mana yang perlu kerana mengharapkan sesuatu kebaikan di sebaliknya. Dan perhatikan bahawa perkara ini asalnya hanya Hindun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu, dan juga Aisyah sebagai isteri yang mungkin ada terdengar. Tapi kemudian Aisyah radhiyallahu anha menerangkannya sehingga tercatat dalam Sahih Bukhari. Dan macam mana sekarang ni semua orang dah tahu dah. Okey. Jadi Aisyah tetap menceritakannya supaya umat Islam tahu bahawa ada pengecualian dalam topik ini, dalam hal ini, yang ini boleh menerangkan aib pasangan sekadar mana yang perlu, kepada hakim ke, qadi ke. Zaman tu tak ada kaunselor lah kan. Sekadar mana yang perlu kerana mengharapkan kebaikan daripadanya, ya. Okey. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, ya, hendaklah suami isteri, termasuklah diri saya pun suami, sentiasa menjaga lisan dan juga jari-jari daripada bercakap ataupun menulis apa-apa aib tentang pasangan kita. Alright? Meskipun kadang-kadang dalam kehidupan suami isteri ada gaduh ke, ada marah ke, ada geram ke apa ke, hendaklah tetap kita menjaga, jangan pula menyebarkan aib pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang lain pula jangan sibuk nak korek aib. Jangan sibuk nak bertanya, jangan sibuk nak menjadi I am your best friend. Please tell me, there's no secret among us. You can tell me whatever semua tu. Sebab itu termasuk dalam orang yang menyelidik, yang menyiasat, yang mengorek aib. Sebab bila ditanya-tanya tu, akhirnya kawan dia tu nak tak nak tercerita juga kan. So itu termasuk juga dalam mencari-cari aib. Demikian juga bagi para wartawan, sibuk mengejar, nak sebut paparazzi ke apa kan, sibuk mengejar selebriti yang ada cabaran dalam perkahwinan untuk mengorek-ngorek cerita. Ini sebenarnya satu kesalahan, ya. Para wartawan, moga-moga sentiasa bertakwa kepada Allah. Jangan fikir sekadar cerita best yang hendak disampaikan, tapi fikirkanlah juga di hari akhirat kelak. Kita pun nak best di hari akhirat kelak kan. Bukan sekadar cerita best di dunia, tapi di hari akhirat kelak padah pula, ya, kesannya itu. Dan kemudian kepada orang ramai, kepada netizen, tak payahlah sentiasa nak mengorek-ngorek, nak cerita. Sebab mungkin seseorang kata, aku baca sendiri-sendiri je. Tak, lepas tu jumpa kawan, sembang-sembang, keluar pula cerita juga. Dan termasuk dalam cerita menyebarkan aib. Sebab bila seseorang itu sibuk duk follow, katakanlah selebriti bercerai ke apa, sibuk duk follow, ambil tahu cerita, dan jalan cerita tu pula mungkin hanya 10% yang betul, yang lebih tu gosip, tokok tambah, exaggeration kan. Dan kemudian bila dah jumpa sesama kawan-kawan, sebarkan pula kan, masuk pula topik tu, yang mungkin katakanlah 2-3 orang yang berjumpa, seorang tu tak tahu cerita langsung pun, hingga akhirnya menjadi tahu cerita dan tersebarlah pula aib itu. Okey, jadi anda sendiri pun tak perlu nak ambil tahu. Okey, tak perlu nak ambil tahu, sebab bila anda ambil tahu, nak tak nak, anda pun akan tersebar secara tak sedar, secara tidak langsung akan turut menyebarkannya. Okey, jadi masing-masing keluarga, masing-masing pasangan suami isteri ada cabarannya, ada ujiannya. Jangan nak sibuk. Okey, jangan nak sibuk kehidupan orang lain. Cuba renung, keluarga sendiri pun ada cabarannya juga. Dan luangkanlah masa daripada duk membaca gosip-gosip, berita-berita tentang pasangan yang hendak bercerai ke, sudah bercerai ke. Lebih baik berfikir tentang bagaimana nak improve keluarga sendiri, ya. Okey, baik. Demikianlah sedikit tazkirah. Moga-moga bermanfaat kepada kita semua. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.